الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih Al-Fadil Tuan Imam yang juga merangkap mengurusi kita pada malam ini, Tuan Imam, tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat berada di sini. Lama saya tak main masjid ni, sehingga imam pun saya tengok tadi, siapa dia? Saya tengok imam baru. Kan, saya ingat malam ini malam pertama kita kembali sirih pulang ke Ganggang. Kita masuk balik ke dalam pusingan usrah. Hadirin mukminin, bila saya dimaklumkan kata kita nak minta tolong mari ceramah usrah, saya pun duk tertanya-tanya masjid mana nak mula. Saya doa dua masjid lah, supaya start ni. Yang pertama masjid Bohok Masjid. Kalau andai kata tak jadi Bohok Masjid, Batu Lima lah. Kerana di sana ada satu benda yang sangat menarik. Dan bila saya main tadi ada hint duk nampak gaya nak boleh lah tu, iaitu gulai daging. Kalau masjid lain ni berat sebab suara tak berapa nak elok, mesin tak berapa nak kemas sikit kan. Dia nak jadi serak-serak basah ni. Tapi oleh kerana Batu Lima, saya dimaklumkan Ustaz Najdi 3-4 hari buat fikir nak main ke tak. Kita masjid Batu Lima, kaki langkah tak pi. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Tuan-tuan, malam ini kita nak kongsi satu hadis yang agak panjang, yang mana menarik, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dalam i'lan sebut tajuknya 11 isteri. Ramai orang tanya macam mana boleh kahwin sampai 11. Tapi sebenarnya memang hadis ini tentang kisah 11 orang isteri, yang mana ke-11 ini berbeza suami, bukan daripada suami yang sama. Menariknya, Aisyah cerita tentang mereka ini di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka cerita berkait dengan suami mereka. Ini yang menariknya. Depa cerita apa? Depa cerita perangai, kelaku, tabiat laki depa ni seorang satu, 11 laki dekat Nabi, dekat Aisyah. Aisyah cerita kat Nabi lah. Jadi kita nak dengar, yang mana setiap daripada cerita itu ada pengajaran di sebaliknya. Yang mana akhirnya Nabi sebut kepada Aisyah, aku seperti suami yang ke-11 tu, Abu Zar'in. Hadis ni nama hadis dia Ummu Zar'in. Orang perempuan yang last sekali tu, isteri yang nombor 11 tu nama Ummu Zar'in. Dia cerita tentang laki dia. Bila Nabi dengar tentang cerita laki dia Abu Zar'in, Nabi kata, aku yang tu. Jadi kita nak tengok, tuan-tuan pun boleh tengok, saya pun boleh tengok, kita laki yang ke berapa. Tak lari pada sebelah ni kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Okey, sekarang kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jalasa 11 imra'ah
fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Aisyah buka cerita ni. Ini bagus Nabi. Nabi ni walaupun dia sibuk dengan urusan dunia, dia sibuk dengan tanggungjawab dan tugas, dia sangat baik dengan isteri-isterinya. Nabi kata akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna iman, yang paling baik akidahnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa akmal, Nabi kata wa ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling ahsan, orang yang paling baik perangainya, orang yang paling baik kelakunya, sikapnya, orang itu adalah orang yang paling kuat iman dia. Dan Nabi nak kata tuan-tuan, kalau kita nak tahu baik tak baik akhlak ataupun perangai dia, tengoklah bagaimana dia melayan isteri dia. Bagaimana dia layan isteri dia, macam itulah akhlak dia. Dan Nabi kata wa khiyarukum, Nabi kata dan sebaik-baik kamu kepada isteri kamu, dan akulah yang paling baik di antara kamu dengan isteri. Dan memang baik Nabi ni. Dari sudut akhlaknya, dari sudut tutur katanya, tuan-tuan bayangkan, sebelah cerita Nabi boleh duduk dengar sampai habis. Dalam keadaan yang begitu sibuk, dalam keadaan yang begitu orang kata komitmen yang banyak, bila Aisyah minta masa nak cerita pasal sebelah orang isteri ni, cerita tentang sebelah kisah ni, Nabi boleh dengar sampai ke habis. Good listener. Seorang pendengar yang sangat baik. Sebab itu seorang suami yang saleh, seorang suami yang terbaik adalah seorang pendengar yang terbaik. Tuan-tuan, saya tahu sibuk, tapi tak ada lah siapa yang sekalut Nabi. Ini kadang-kadang nak dengar bini cerita sat pun tak ada. Kalut tak tahu tumpu ke mana hala. Sibuk lebih pada Nabi. Dia tahu ni nak cerita anak kita tadi pi apa semua. Apa ha? Tak tahu. Dengar, tengok muka dia, bagi perhatian. Dia nak ambil masa bukan sampai sejam. 10-15 minit. Dia nak suruh kita dengar. Kadang-kadang bersembang dengan kawan 3 jam boleh dengar. Dengan bini tak sampai setengah jam pun tak boleh dengar. Ini kita nak dengar. Ni baru mukadimah, tak baca cerita lagi. Baru mukadimah tuan-tuan. Dengar Nabi, pendengar yang baik. Dia tak minta duit pun, dia tak minta barang pun, dia tak minta apa-apa, dia minta suruh dengar. Duduk sah dengar dia nak cerita, kan? Nabi pun duduk. Dia kata ada sebelah orang isteri yang mereka ini duduk buat satu kumpulan, ramai-ramai berjanji untuk bercakap, berpakat, bersetuju untuk bercakap tentang hal suami mereka. Tuan-tuan, duduk berimpun ni bukan nak belajar sirah, bukan nak belajar hukum, nak cerita bab laki. Dan mereka kata tak ada benda kita sembunyi, kita cerita habis pasal laki kita. Sekali tuan-tuan bila dengar depa cerita, tuan-tuan jangan terkejut. Sakan dia cerita ni. Sampai kata tekam macam harimau. Ni kita duk buka sikit-sikit ni. Dia kata zauji kal fahida, macam harimau. Dia masuk rumah tu dia macam harimau. Apa dia tu harimau? Sekali kita ulas. Ada setengah boleh tangkap dah, dia tekam.
Apa dia? Dia nak habaq pekam. Jangan duduk gelak ni cerita hadis. Bukan cerita tepi-tepi jalan. Nah. Sekali dia hok belakang dia kuit ada 2-3 ekor singa dalam masjid ni. Sekali kita cerita. Dia kata nak cerita pasal lelaki dia. Al-Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan sebahagian ulama menyatakan apa? Dia berkata demikian tabiat orang perempuan. Yang mana tak payah berasa lah, tak payah marah lah. Sekali dia makan, dia tambah. Dia tak tambah. Aku geram ustaz duk tadi cerita. Macam duk kata kat aku. Tabiat wanita ni, fitrah wanita ni, bila mereka berimpun, tak ada topik lain melainkan bak orang. Ini ulama sebut, bukan saya kata. Orang perempuan kalau mereka berimpun, ada 3-4 orang, dia nak start, dia akan start bak orang. Bab orang yang paling rancak, laki dia. Tuan-tuan kalau nak tahu, pergi tumpang tengok. Ada 3-4 orang perempuan, dia tahu aku nak tumpang dengar. Ada sila. Tak ada topik lain. Kawan tu buka laki dia, kawan ni buka laki ni. Tak ada cerita. Berbeza kata para ulama, kalau orang tersebut lelaki. Kalau kita lelaki-lelaki, kita cakap bab apa? Bab hidup, bab menega lah, jatuh ringgit jatuh lah, ekonomi dunia. Kita jarang lah. Saya tak tahulah. Tapi kalau ada 3-4 orang lelaki duk cakap bab orang, tuan-tuan tengok sama ada kot dia transgender. Orang lelaki-lelaki topiknya lebih besar. Dia tak menyentuh hal orang ni. Laki-laki ni dia jarang lah nak bercakap bab orang ni ataupun bab bini dia. Bila dia berjumpa, dia akan bercakap bab menega, bab urusan dunia, bab sukan, bab politik. Kan? Orang perempuan kalau berjumpa, tak ada topik lain lah. Ini kebiasaan. Ni dalam hadis disebut macam tu. Melainkan wanita yang Tuhan rahmat dan Tuhan sayang lah, dia jagalah. Kan? Macam wanita-wanita di belakang tu, topik mereka, topik tajuk mengajak. Kan? Okey. Tak kira dia balik awal. Okey, kita sambung. Qalatil ula. Nabi apa pun tak kata. Qalatil ula. Qalat, berkatalah isteri yang pertama. Dia ni mula majlis. Dia mula majlis. Zauji lahmun jamal. Zauji lahm. Laki aku ni, kalau hampa nak tahu, daging unta. Tu dia. Dia kata laki dia ni daging unta. Ghassin, unta yang kurus. Ala ra'si jabal, duduk atas gunung. Bahasa ni bahasa tinggi ni. Sebab dia guna kinayah atau kiasan Arab lah. Kan? Macam kita lah duk sembang kan kawan kita. Dia tak bocok bumbung masjid no. Dia kata kalau bumbung lelaki dia tak bocok langsung. Kita pun tak faham. Apa kaitan? Nak abang lelaki dia kedekut. Dia kata tirih juga bumbung-bumbung masjid. Kalau lelaki aku tak tirih langsung. Bahasa tu lebih kurang lagu tu lah. Sekejap saya teranglah apa maksud unta kurus ni. Tapi dia kata lahmun jamalin ghassin. Unta yang kurus, daging yang sikit, duduk atas bukit. La sahla fayurtaqa wala samin fayuntaqal. Dia kata duduk di atas tu, kita nak khabat pun payah, kita nak turun pun payah. Kata para ulama, dia nak kata apa? Dia nak cerita buruknya perangai suami dia ni sebab apa? Arab bila dia nak kata satu-satu tak elok, dia akan guna daging unta. Sebab daging yang paling tak elok sekali daging unta lah. Satu, daging unta ni panas. Dan kita tengok daging unta ni jarang orang makan. Unta tu sendiri jarang orang makan lah. Sebab itu ada hadis Nabi suruh wuduk dengan sebab makan daging unta dalam hadis Ibnu Majah.
Kalau daging elok, kalau dia nak kata laki dia elok, dia kata daging apa? Kambing lah. Kalau dia nak kata daging dia, ini kiasan Arab. Kalau dia kata daging dia, kalau dia kata suami dia bagus, suami aku ni seperti luhum ghanam, daging kambing. Makna laki dia clear. Ini dahlah unta. Cool. Makna mungkin tak ada duit, miskin. Lepas tu duduk di atas tinggi. Ala ra'sin jabal la sahla fayurtaqa wala samin. Dia kata apa? Duduk di puncak gunung. Gunung ni kita nak kabat payah. Kemudian kita nak jumpa susah. Dia kata para ulama, di antara maksud laki apa perempuan ni nak cerita tentang laki dia ni ada 2-3 poin. Satu, laki dia ni orang yang sombong. Pasal apa sombong? Pasal dia kata ala ra'si jabal, duduk di atas. Maknanya jenis langu, jenis orang kata meninggi diri lah. Dia nak abang sombong. Laki dia ni sombong. Dahlah sombong, perangai kelaku huduh, buruk. Kan? Nampak? Sebab apa? Pasal bila kita rojok pada daging unta tu, dia yang panas dan dia berbau. Dia tak seronok. Jadi itu maksud dia. Kan? Okey. Dan dia nak habak kurih tu, nak habak kata apa? Kedekut lah. Kedekut. Dan tuan-tuan kadang-kadang, maaf kita cakap lah, respon bini ni daripada pengalaman dan juga pandangan orang-orang yang lebih tua, kesan daripada layanan suami. Nampak? Sebab dia ni boleh cerita, boleh sebut keburukan suami dia tu, kata para ulama, kerana apa? Kerana dia mendapat layanan dan dia dilayan dengan teruk. Dia dilayan dalam keadaan yang tak elok. Sehingga dia rasa tak ada kasih dan tak ada satu sebab dia nak bela suami dia. Demikianlah tuan-tuan, bagaimana coraknya, bagaimana bentuknya, demikianlah adonannya. Kita tak boleh salah ke isteri semata-mata lah, tapi dia mari daripada sikap ataupun layanan suami. Saya kita tengok ada juga yang puji, kan? Itu yang pertama, kan? Kedekut dia kata laki dia ni. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap, berasa satu kerugian atau tak berasa apa bila kita bagi nafkah pada isteri kita. Walha dari sudut pahala, dari sudut kedudukan, lebih besar bila kita suap atau kita beri nafkah kepada isteri berbanding kita sedekah biasa. Kerana kalau kita tengok dalil, kita tengok nas, memberi nafkah kepada isteri, sehingga Nabi kata sesuatu benda yang kamu suap ke mulut isteri kamu, setiap luqmah, setiap kali suapan itu Tuhan mencatatkan sebagai pahala sedekah. Dan sedekah ataupun pemberian kita kepada isteri pada kedudukan wajib, pahalanya pada pahala maqam wajib. Tapi kalau kita bagi pada orang lain, dia pada kedudukan sunat. Kan? Ini satu benda yang sangat besar, kan? Sangat besar. Jadi kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang suami kadang-kadang dia suap kepada mulut isteri dia atau dia bagi makan pada isteri dia, dia tak ada niat apa pun, mungkin kerana tanggungjawab dia ataupun mungkin dah bini dia kena belah lah. Jadi kalau mati jadi satu masalah pula, kan? Ada orang kita belanja dia kerana kita nak belanja, kan? Kawan-kawan kita bagi makan, kita nak belanja, tapi bini kita kadang-kadang bukan sukarela tapi terpaksa. Kan? Kita seronok bayar kat bini, kat kawan kita makan apa semua kan, kita belanja apa semua, mai tang bini kita. Sekejap lagi aku tak beli, tak makan pula. Aduh, lemah perut. Dia jadi satu problem. Loh. Dia tak ada feel seronok tu tak ada. Walha dia tak tahu, kata Al-Imam Nawawi, walaupun kadang-kadang benda tu kita buat di atas dasar tanggungjawab, di atas dasar kita berseronok dengan isteri kita, tak kiralah apa alasan pun, Tuhan mengira ia satu kebaikan.
Pasal tu kata Ibnu Hajar, benda yang kalau memang kita bagi makan kat isteri kita ni, benda yang tanggungjawab kita, benda yang kita kena buat, kalau kita niat kerana Allah, kita niat nak laksana tanggungjawab, kita niat tunai amanah, semua tu pahala besar tuan-tuan. Berapa banyak pahala yang kita buat, sehingga Nabi kata wa fi kulli bud'i ahadikum sadaqah. Setiap kali kamu bersama dengan isteri kamu, walaupun untuk tujuan kamu seronok di atasnya, Allah menganggap ia sebagai sedekah. Sahabat tanya, ni yang tu nak jadi sedekah apa? Kami pun dah rasa nikmat atas benda tu. Nabi kata, kalau kamu pergi buat pada tempat yang haram, Tuhan kira sebagai zina dan berdosa. Kalau kamu pergi salur pada tempat yang halal, tidakkah Tuhan memberikan pahala? Sampai teratu kita punya hubungan dengan isteri kita. Itu antara benda yang kita boleh ambil pengajaran yang pertama. Nabi dengar, Nabi tak komen, Nabi tak kata apa. Pergi pula kepada isteri yang kedua. Tuan-tuan tengok apa yang dia kata. Lagi sakan. Dia kata apa? Dia kata qalatis thaniyah. Berkatalah isteri yang kedua, Zawji la abuthu khabarah, inni akhaf alla adharah. Subhanallah. Berkatalah bini yang kedua ni, Zawji la abuthu, aku tak mau ceritalah bab laki aku. Awak pasal apa? Tuan-tuan, dia kata Zawji la abuth, aku tak mau cerita. Pasal apa hang tak mau cerita? Inni akhaf alla adharah, kalau aku cerita aku tak boleh berhenti. Punya teruk. Dia kata aku tak mau start cerita. Hang cerita tadi, hang sebut kata unta kok daging koroi duk di atas menyombong lah, kedekut lah. Hang nak dengar aku cerita, hampa nak dengar aku cerita. Kalau aku cerita, hampa lain tak boleh cerita. Habis sepagi ni bab laki aku ya. Dia sebut akhafu alla adhara, aku tak tahu nak mana, nak tahu nak berhenti tak mana. Punya banyak buruk. Punya banyak buruk. Sampai dia tak tercakap, kan? Bukan dia takut nak cakap. In adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah. Kalaulah aku ceritalah keburukan dia, habis orang dalam semua terbit keluar. Sakan. Sakan. Tuan-tuan, kata para ulama. Tuan-tuan, kata para ulama, isteri, walaupun wanita ni sebut dia tak mau cerita tu mungkin kerana banyaknya aib suami, tapi kita kena faham bahasa dia tu bombastik lah. Ni saya nak sebut sikit lah kan. Macam kita tanya, orang tanya lelaki, tanya kita lah kan, macam mana lelaki? Aku tak tahu. Tak guna sedih tu dia. Bahasa dia tu. Tapi saya nak sebutnya tuan-tuan, yang ni saya nak peringat diri saya dan semua para isteri yang menonton dan juga dengar ni. Saya nak sebut sikit ya. Saya nak kata, apabila Nabi naik Mi'raj ke langit dan Nabi ditayangkan kepadanya neraka, dalam hadis yang kita semua maklum, Nabi kata dia tengok apa? Dia kata apabila Allah membuka untuk aku melihat ke dalam neraka, ramai, Nabi kata ya ma'syaran nisa, wahai wanita-wanita, sesungguhnya aku melihat kamu adalah orang yang paling ramai di dalamnya, paling banyak. Lepas tu sahabat tanya pasal apa kes dia buat ya Rasulullah. Hadis yang masyhur, Nabi kata sesungguhnya di antara penyebab yang paling besar yang menyebabkan wanita-wanita ni dicampak dan menjadi majoriti ahli neraka adalah kerana mereka kufur kepada suami-suami mereka. Yang ni yang kita takut ni. Apa maksud kufur? Kufur dengan suami ni. Nabi bagi penjelasan. Nabi kata isteri ni, suami dia
buat kebaikan daripada untuk dia, daripada 10, 9 suami dia bagi. Ini fitrah, ini benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang punca dan penyebab kenapa wanita masuk neraka. Dan kita wanita-wanita yang beriman, bila kita dengar, kita nak kena elok. Kata Huzaifah ibnul Yaman, araftu syar la lisyar. Aku mengetahui dan aku mendengar perkara yang buruk, bukanlah untuk aku buat perkara tersebut. Nabi kata daripada 10 perkara yang suami mereka berikan, yang suami mereka penuhi apa yang mereka nak, hanya satu yang suami dia tak boleh bagi, tetapi dia ungkit dan dia hanya nampak yang kurang tu saja. Boleh jadi perempuan ni hak lagu tu lah. Takkanlah tak ada baik langsung. Dan kita duk kata kawan ni tak ada guna, tak ada baik, tak ada manfaat. Hatta kan Fir'aun yang Allah kata Taghut, dia juga ada jasa bela Musa. Kalau dia tak ambil bela Musa, boleh jadi Musa mati dalam sungai tu. Pasal itu bila dia kata pak dia tak ada guna, laki dia tak ada guna, kita pun kata ada nak lebih teruk pada Fir'aun. Ini satu benda kadang-kadang kita ekstrim. Kita tak boleh rasional. Manusia ni salah satu benda yang sangat bahaya, dia tak boleh bersifat munsif. Munsif ni apa? Dia tak boleh bersifat adil ketika emosi dia tak stabil. Pasal itu orang perempuan terutamanya bila dia marah atau bila dia geram, ada benda tak kena, dia tak kelih hak lain dah, dia kelam. Pasal itu talak Tuhan tak bagi kat orang perempuan. Kalau talak duk di tangan orang perempuan, tuan-tuan, kita hari ni yang tak duk di tangan depa tu, depa buat apa? Dia pesan suruh beli satu barang, laki dia tak beli. Dia pesan 10, laki dia beli 9. Satu je tak beli, dia cek. Mana dia hak pesan tadi ni? Sos kipas cak udang. Kan? Tak ada, aku terlupa. Yang lain semua ada, Dia kata esok kita pergi mahkamah syariah. Minta cerai. Naiklah motor laki tu malam-malam pergi beli juga kipas cat udang. Cina tutup dah, suruh buka. Awak Dia kata hang buka, tidak aku bercerai dengan bini aku malam ni. Sikit. Pasal tu kita duk dengar kadang-kadang kes bercerai ni kes lekeh-lekeh. Berebut TV. Yang dia nak tengok drama, yang laki nak tengok Forum Perdana, remote. Lekeh-lekeh. Tapi tu dia tuan-tuan yang kata tak. Pasal tu dia sampai tahap dia kata apa? Dia kata kalau dia sebut, dia tak tahu tang mana yang baik. Wanita kena ada syukur. Kemudian kita pergi kepada lelaki yang ketiga. Dia kata apa? Dia kata isteri yang ketiga. Isteri yang. Bukan silap, nak tengok tuan-tuan ikut ke tak? Okey. Qalat as-salisah. Berkatalah isteri yang ketiga. Berkatalah isteri yang ketiga, dia kata apa? Zauji ashnaq. Zauji ashnaq. In antiq utalliq wa in askut u'alliq. Dia kata zauji ashnaq. Laki aku ni tinggi. Ulama bahas tang ni saja pun tak sangka dah. Apa dia nak habaq ni? Dia kata zauji, dia mula-mula laki dia tu nombor 3 ni, zauji ashnaq. Laki aku ni tinggi. Apa dia tinggi apa? Sebahagian ulama, Ibn Hajar antaranya sebut dalam Fathul Bari, ada 3-4 pendapat lah. Ashnaq, tinggi ni apa dia? Nak habaknya bodoh. Apa kaitan bodoh dengan tinggi? Maksudnya kepala tinggi jauh daripada akal. Dia pergi kot tu. Makna dia nak habaq ashnaq, laki aku tinggi ni. Tinggi tu makna jauh kepala dengan akal tu, jauh otak dengan akal tu. Bodoh lah laki aku ni.
Sebahagian ulama kata apa? Asyanaq ni, selalu orang yang kita nak habaq, kita segak ni, kita akan kata apa? Anak terana tu segak, putih, rendah, elok. Bukanlah kita nak kata orang rendah, tak elok. Tapi orang tabiatnya, kalau nak habaq kita segak, dia akan kata apa? Tinggi, elok anak terana tu. Kan? Tinggi ni selalu elok ah. Dia orang kata, dah gemuk, rendah pula. Orang kata ni, saya buat contoh. Dia tuan-tuan tak boleh marah pasal saya tak sebut siapa. Dia kata kat aku, nak buat macam mana? Dah lah kan. Tapi kalau orang kata, dia tu tak apa, badan tinggi pun, badan gempai pun tinggi, nampak kemah, nampak ragam elok. Jadi ulama kata dia nak habaq, laki dia segak lah. Asyanaq, laki dia tinggi segak. Tapi dia pun kata, puji buah awal. Ya. Dia syok buah awal. Lepas tu dia kata apa? Nak cakap ke tak tau? In antiq utalliq. Kalau aku bercakap, dia cerai aku. Wa in askut u'alliq. Tapi kalau aku tak bercakap, aku duk rasa macam tergantung. Nak habaq apa? Ulama bahas. Laki dia ni sangat teruk. Kalau dia cerita, dan laki dia ni baran. Pasal apa baran? Tak boleh tegak, tak boleh kata apa. Sampai dia sendiri kata, in antiq utalliq. Kalau aku ni cakap apa-apa lah, tegak apa-apa dekat dia, katalah apa-apa, nasihat apa-apa, tak ada lain, cerai terus. Tu dia. Ni pun kalau aku cakap kat hampa ni, sampai dekat dia ni, cerai terus, kan nak tanya sepatah apa. Tu dia. Kita harap orang masjid, orang semayang, tak ada kot sampai lagu ni. Nak tegur apa sepatah pun tak boleh. No? Orang masjid jangan ada panggil lagu tu. Kita tanya macam mana haji? Tanya dekat hajah. Tak payah duk cakap lah ustaz. Ustaz ni jadi tak elok. Jangan kata lagu tu lah. In antiq utalliq. Kamu boleh kata apa? Mungkin sombong, mungkin ketegak, mungkin baran, mungkin berasa pandai, berasa masalah kan. Tapi kalau aku tak cakap, aku tak kata apa, bukannya reti apa. Ali, aku rasa tak berubah, tergantung. Akhirnya dia tak bercakap. Ini hebatnya seorang isteri. Tuan-tuan, bila kita sembang jumpa orang perempuan, semua dia cerita habis laki dia kat kita. Kita kata, apa tu kita nak buat macam mana? Tak apalah ustaz, kita doa lah. Allah, boleh doa lagi. Mata lebam apa semua. Tak apalah kita doa lah, kut-kut Lailatul Qadar pula nak berubah. Dan tuan-tuan, kebanyakan isteri-isteri ni, tuan-tuan tengok kes-kes yang dilaporkan di akhbar macam cerita ni, bergaduh, polis tangkap, dia yang pergi ke balai. Tak apalah, lepaslah, dia tak sengaja, dia bukan niat nak buat pun, saya tarik baliklah laporan. Tu dia yang kata isteri sabar. Pasal apa? Cinta dia pada suami. Kasih seorang isteri ni pada suami, tuan-tuan, tak boleh digambarkan. Ini hakikatnya. Dia sanggup menanggung susah. Dia sanggup menanggung perangai laki dia. Dia kata, nak lari tu, dia kata, duk teringat sedia. Tu dia cerita kat kita, dia nak lari malam tu, duk teringat sedia. Beg tu duk siap sedia dah. Lari dah. Kalau lari tak ada lah di masjid ni. Main dengan siapa ni? Main dengan dia tu jugalah. Tak lari. Di mulut nak lari. Betul tu kadang-kadang orang perempuan ni pelik. Pasal apa? Cinta dia apa? Kasih dia apa? Tak ada manusia yang Tuhan cipta boleh tanggung perangai kita suami-suami ni, melainkan orang yang bergelar isteri. Tak ada orang boleh tanggung. Tak ada orang boleh tahan. Pasal itu kawan pun duk kerja bertukar lah. Tapi bini busuk-busuk pun kata latifah yang tua ni jugalah.
Latifah dalam duk marah tu. Bila Piramli balik luka kat tu. Jadi lagu mana abang? Pasal apa ni? Hilang marah tu. Dia hilang. Dalam tu, dia duk bersiap nak pergi mana? Dia nak bersiap nak pergi minta cerai, nak pergi report kaum ibu. Balik tengok lelaki tak jadi. Demikian banyak isteri yang kita jumpa. Suami buat macam-macam, dia sabar. Dia kata tak apalah, biar aku diam, aku tanggung dan aku terimalah. Kerana kasih. Sebab kalau aku bercakap saat ini aku bercerai, daripada dia kata, maksudnya kata para ulama, di antara aku bercerai dengan aku tanggung kesusahan, tanggung penderitaan ni, aku sanggup tanggung penderitaan ni daripada bercerai. Sampai tahu tu. Pasal itu, tuan-tuan, banyak juga kita dengar kan, dia pergi menikah sengak-sengak. Balik mai habaq, marahlah juga. Kita menikah lah ni. Oh, dia marah tu. Sangga tak sangga marah. Lepas tu esok dia tanya, nak makan apa? Nasi lemak ke bihun goreng? Sat ni tuan-tuan, try tengok sedap. Kalau kita tengok hak nombor 3 ni, try habis. Pasal apa? Pasal dia boleh tahan, dia boleh tanggung. Dia bukan nak, dia orang kata apa? Orang utara kata hingak di mulut, hati baik. Dia tak apalah, biar pergilah. Kan? Itu nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni mengata tak mau. Mai nombor 4 ni dia sejuk sikit. Qalatir rabi'ah zauji kalailit tihamah. Bukan tak ada hak elok, ada. Dia kata zauji kalailit tihamah. Dia kata suamiku seperti malam di tihamah. Ini sifat suami yang terbaik. Dia kata suami dia ni kalail, seperti mana malam di suatu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni kawasan yang hangat sangat pun tak, sejuk sangat pun tak. La harra wala qarra wala makhafah wala sa'amah. Maknanya tempat ni selesa, tenang, syok. Nak habaq apa? Bila dia duduk dengan laki dia, dia rasa tenang, selesa. Kita balik tanya bini kita tengok. Sekali kalau hak yang balik mai sekali tanya alang kita. Kalau gamak tak berapa nak yakin, tanya di rumah kot terjun lang kita kan. Kita tak tahulah juga kan. Tanya dia. Dia tahan dengan aku ni. Cuba hang cerita betul-betul. Aku nak dengar juga. Hak daripada sebelah tadi aku nombor berapa? Dia pun pegang tangan kita. Katihamah abang. Seperti mana Tihamah. Tihamah tak apa, jangan Fatimah. Maknanya dia rasa selamat, dia rasa tenang. Sebab itu Nabi kata sebaik-baik isteri apabila seorang suami tengok tasurrun, dia rasa seronok. Macam tu juga isteri pada suami. Seorang suami yang terbaik berdasarkan hadis ni, bila dia duduk dengan isteri dia rasa tenang, isteri dia tak rasa takut. Ini bila laki dia dengar laki dia balik, duk bersembang elok dengan kita, dengar kereta laki dia balik, terus lari masuk. Takut. Bila duk makan pun ketah, takut kot silap. Kita tak mau. Kita jangan rasa hebat bila isteri kita takut dengan kita. Kerana sebaik-baik isteri yang mana bila dia rasa sejuk sangat pun dak, hangat sangat pun dak, takut pun dak, tenang, rasa selamat. Kalau dia tak boleh rasa selamat dengan suami dia, takkanlah dia nak rasa selamat dengan Tok Imam. Dia main-main kat Tok Imam, dia kata, Tok Imam, saya duduk di rumah tak rasa selamat. Bila main masjid rasa selamat pula Tok Imam. Kacau. Tok Imam pun baru 3 bulan laki bini mati. Ini semua nak jadi pasal ni. Katiham. Sebab itu kalau kita tengok Nabi dia bila dia serve, dia deal dengan isteri dia sangat menarik. Umpamanya dalam satu kisah Aisyah cerita. Masa tu giliak dia.
Tengok macam mana dia kontrol. Aisyah ni kuat cemburu. Biasalah, isteri. Dia muda. Kan? Dia kata dia duduk berehat dengan Nabi SAW. Duduk berehat, elok apa semua. Safiyah ni isteri Nabi juga. Hari tu jugalah nak pergi duduk masak kuih pun. Kan? Dah masak kuih ni giliran Aisyah. Hang nak masak kuih giliran hang nanti. Aisyah dah geram ni. Tiba-tiba mai satu budak bawa makanan. So Nabi duduk berehat dengan Aisyah. Giliran Aisyah. Nabi pun tengok kuih mai tanya. Siapa buat kuih hantar mai? Budak tu kata Safiyah. Dengar Safiyah ni terjun Aisyah, tolak pinggan tu, berceramuk, pecah kuih-kuih tu. Tuan-tuan, kalau kita lah 2,000 tetap lah. Kuih mai tu dia turun tolak, pang, pecah. Nampak? Nabi tahu tak boleh panas dengan panas. Aisyah kata Nabi sepatah tak kata apa. Turun pi kutik kuih tu, pi kutik pinggan tu, pi kutik dia Nabi kediri pi kutik ni. Yang Aisyah ni duk geram ni, pi kutik bagi kat budak tu. Dia kata pi ambil bawa balik ni, mok hampa dia angin. Bawa balik. Mok angin ni balik. Sepatah tak kata. Tengok. Tenang. Kalau kita tak tentu makanan duk elok pecah apa. Sebab Nabi tahu keadaan ketika itu pasal apa. Sebab cerita pasal apa dia boleh naik angin tu. Dan Nabi tahu perangai dia lagu mana. Pasal itu Nabi bila dia berurusan, dia tengok orang. Kan? Kita kena faham. Pasal itu salah satu daripada rahsia yang Nabi ajar. Asam garam rumah tangga Nabi. Bila satu panas, satu lagi kena sejuk. Sengap kita dengar. Kan? Dia sementara dia nak lepas, bila dia lepas tak apa dia nak kata, Nabi dengar apa, selesai. Kan? Qalatil khamisah, mai nombor 5 ni tuan-tuan. Nombor 5 dia kuih panas lah. Isteri yang kelima dia kata, Zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wala yas'al amma ahida. Dia kata laki aku ni in dakhala, bila dia masuk mai ke rumah, fahad macam harimau. Bila dia keluar macam singa. Wala yas'al amma ahida, dan dia ni jenis tak bercakap banyak dan jenis tak ambil tahu sangat. Kata ulama, ini satu pujian. Pujian tu lagu mana? Tuan-tuan kena tengok. Dia kata harimau. Harimau sifat apa? Satu, harimau ni dia bersifat mempertahankan kawanan dia. Jadi seorang suami ni, dia kata suami aku macam harimau ni. Suami aku ni memang dia jaga betul lah. Memang bila mai pencuri pun, dia yang pergi depan, bukan dia pergi duduk belakang. Dengar bunyi apa-apa, dia mangkit pi tengok. Tengah-tengah duduk tidur, dengar bunyi di dapur, dia mangkit pi tengok. Bukan aku pi. Saya ni duduk suruh bini. Dia kata, abang dengar. Hang pi tengok lah. Hang pi tengok. Tentu dia main duduk belakang lelaki bini dia. Apa dia? Yang ni bukan fahidah. Yang ni bukan harimau. Kan? Dan harimau ni, salah satu daripada perangai dia apa? Bila dia tangkap dia ni buruan, dia tak makan seorang. Dia bawa balik. Maksudnya laki dia ni jenis memang teringat ke rumah. Kalau ada apa-apa, dia nanti bawa balik. Dia bawa balik makanan tu, bukan dia bawa balik belahak tu. Ni kita balik-balik kenyang. Hang bau tak gulai daging? Dia bawa jamu gulai daging. Bau dah kaya. Bawa balik bau. Dia bawa balik. Harimau ni dia heret bawa balik. Dia tak makan. Dia bawa balik. Dan kalau kita tengok National Geography, dia hok tangkap tu, dia makan last.
Dia bagi anak bini makan, dia duk jaga kok orang nak main makan, baru dia makan. Tuan-tuan. Cerita rimau kita tak habis lagi. Kita bagi laluan pada azan, saya kita sambung sikit. Terima kasih. Kita sambung sikit tuan-tuan. Dia kata suami dia in dakhala fahida. Tetapi sebahagian para ulama mengatakan ini suatu celaan juga. Sebahagian ulama kata yang ni pujian. Tadi kita dah sebut dah sifat rimau macam mana. Tapi rimau juga ada sisi yang negatif. Satu, kuat tidur. Dia nak habaq lelaki dia ni kuat tidur. Makna apa benda pun dia kena buat urusan lah. Tak bagus. Yang kedua kata para ulama, nak sebut apa? Suami dia ni bila masuk in dakhala fahida. Masuk macam rimau ni, dia sangat gelojoh dan sangat tak beradab dalam bersama. Macam rimau. Ada juga, ni saya ulah ni dari sudut budaya Arab ni. Kalau kita orang Melayu jangan duduk faham. Arab ni kadang-kadang dia nak puji laki dia, dia akan habaq kata macam ni lah. Apa ni 18 semua lah kan. Dia nak habaq kata sangat hebat bila bersama. Dan dia nak habaq kata laki dia ni kemah. Dan dia tu sendiri kemah. Pasal apa? Pasal bila laki dia masuk, tak boleh tengok dia kira nak tekam. Tuan-tuan pun tunduk malu. Tapi saya nak kena cerita lah. Syarah dia macam tu. Dan cuma tak seronoknya, Islam dia halalkan hubungan suami isteri, tapi dia mengajar adab yang sangat lembut. Sebab itu bila satu orang suami masuk, kan, dia masuk, Nabi bila dia masuk dia buat apa? Dia berus gigi, dia pakai wangi-wangian, dan dia tak terus memenuhi syahwat dia. Dia muqaddimatul jima', dia panggil. Dia mulakan dengan cumbu rayu. Dalam Islam, di samping kepuasan seorang suami, hak isteri juga wajib ditunaikan. Berdosa seorang suami yang dia puas sendiri, tapi dia biarkan isteri dia tak. Berdosa. Tak boleh. Dan sebab itu dia tak boleh, orang kata apa, bersikap gelojoh seperti rimau ni. Dia kena relax. Macam Nabi masuk, kata Aisyah, kata isteri-isteri Nabi, dia mulakan dengan cumbu rayu, mulakan dengan sembang dan sebagainya, kan, doa dan sebagainya. Dan sebab itu kalau nak melakukan azal pun, nak melakukan kita kata apa dia ni, pancutan di luar pun mesti dengan persetujuan isteri. Ini tak apa-apa elok lah, suami dia ni tak apa elok tang tu, kan. Okey. Kemudian dia kata wala yas'al amma ahida. Cuma bagus laki dia. Yang ni semua para laki kena ikut. Wajib. Dia kata bagus laki dia ni jenis tak ambil reti sangat benda-benda kecil ni. Wala yas'al amma ahida. Ni pasal apa terai kalau merah ni, pasal apa tak kalau biru ni, pasal apa besu bunga ni, pasal apa kas kerusi ni, pasal apa dia kata laki dia bukan jenis cerewet. Laki tak boleh ada perangai cerewet. Dia kata bagus laki dia, yang aku boleh tahan, yang aku seronok, yang aku boleh kekal dengan dia ni, wala yas'al. Dia jenis tak tanya benda-benda lekeh kecil-kecil ni. Ini sampai bini susun apa ni, ni saya dapat kes ni. Susun camca pun ambil reti. Dia dah buat dah mangkuk garpu dengan mangkuk canca. Bini pi campur, dia pi ambil. Ni mana aku nak ajak mana? Yang ni apa dia? Garpu. Garpu tahu mana? Ni ambil boh. Tak boleh hidup lagu ni. Tak boleh hidup. Sampai nak kena tertib, nak kena tak boleh. Balik-balik tengok question duk herok lagu tu. Ni duk buat apa ni?
Dia rumah ni duk buat apa? Duk melangut apa ni? Kosyen ni, hairak ni tak nampak ke? Oh. Kacau, kita susah. Baju tak sidai lagi ke apa ke. Benda tu urusan dia, kerja dia reti lah. Melainkan kita balik-balik tersepak bekok depan betul-betul pintu tu terpacak di paha. Yang tu kita kena ambil bab lah. Lagi kita balik tak tersepak parang ke apa ke depan rumah tu, tak payah duk ambil reti sangat. Baiknya Nabi ni kalau dia nampak dia buat apa? Dia ambil pergi buat lah. Orang perempuan kalau dia bercakap prok-prek, betul dia perempuan. Tapi kalau orang lelaki prok-prek, lah ni semua kena double check. Prok-prek. Laki ni dia nak fikir nu benda besar tu. Kereta nak bayar, rumah nak bayar, nu anak nak sekolah apa semua benda besar. Benda kecil-kecil ni tak payahlah. Kalau dia nampak ada sampah, dia pergi ambil menyapu, sapu. Selesai bab tu. Tak payah duduk bersyarah 3 jam. Lepas tu saya bersyarah di masjid, di rumah tak bersyarah. Kau bersyarah juga di rumah. Boh seorang lagi. Ini rimau juga. Rimau bintang. Tang ni je lah. Tapi nak habaq yang lagu tu lah. Salah satu daripada rahsia rumah tangga Nabi, harmoninya rumah tangga, termasuklah dalam pengurusan pun. Masjid tu imam, tu siok, tu bila ke, dalam apa ke. Benda-benda kecil kita tak payah duk besarkan lah. Dan semua benda besar tuan-tuan, dia sebenarnya berpunca daripada benda kecil. Kipas tak tutup, kita pergi tutup, habis selesai bab. Kan? Ada sapu, ambil pinggan, tak payah. Balik tengok dalam apa sinki ada pinggan. Kita pergi sapu. Kadang-kadang bila bini tengok lagu tu, esok dengan sinki-sinki dia basuh. Dia panggil apa? Dakwah bilhal, teguran dengan dia. Kita bercakap 3 jam, sepatah pun tak melekat. Bila kita buat satu, dia macam tamparan, pang, dia tampang sudah. Buat, jangan bercakap. Itu dia punya rahsia dia. Dia kata dia tak ambil tahu kecil-kecil. Dia masuk macam singa. Dia tengok apa betul, dia keluar pun macam singa. Singa ni dia kecil-kecil dia tak tengok. Kan? Okey, yang tengok kecil-kecil ni tikus. Okey. Qalatis sadisah. Oh, ini laki-laki yang ke-6. Oh, lagi teruk. Wal a'yadu billah. Zauji in akala laf. Bini laki aku ni kalau makan, bukan nak fikir ke bini, tak fikir ke aku. Laf. Wa in syaraba istafa. Dia kalau makan, dia makan pulun seorang. Makan tak fikir orang belakang. Kalau dia minum pun minum habis. Dia kena makan, kena mewah, dia tak pernah fikir orang, dia kira dia kenyang saja. Lepas tu sekali dia mengantuk, wa in taja'a iltafa. Dia akan pi boom atas katil, selimut. Aku ni lapang, tak makan ke apa, sepatah tak tanya. Lepas tu dah lena bagi belakang. Suar-suar tangan pun dak. Dia cerita detail, jangan main-main dengan orang perempuan. Kadang-kadang tu dia nak tanya soalan 2 jam baru muqaddimah. Dia tanya macam mana. Lepas tu kita tanya soalannya. Soalan ni baru nak tanya ni. Dia nak luah dulu. Dia kata tidur pun tak tengok. Apa pun makan seorang-seorang, tidur seorang-seorang. Dia geram. Tuan-tuan, hadis ni dia sebenarnya nak habaq apa? Isteri ni dia kuat tu dengan apa? Dia kuat tu dengan perhatian dan sentuhan. Pasal tu Nabi ni kalau kita tengok, bukan dia seorang yang kita kata apa dia ni gila seks. Tapi kita tengok, nak pergi masjid pun dia sempat lagi cium isteri dia. Kan? Dia cium isteri dia, dia usap isteri dia, sentuhan, penghargaan. Wanita, psikologi menyebut bahawa mereka mendapat tenaga daripada penghargaan suami. Kan? Pasal itu bila kita makan, dia kata sedaplah hang masak. Ish. Yang letih no bila dengar kata sedap. Allah. Dia kata esok kalau nak buat lagi pun boleh. Tak apalah, sudahlah.
Bulan depan pula akan tak sedap kan. Gunanya orang tu. Dia penghargaan tu. Kadang-kadang tak perlu dengan kata-kata. Dia hidang makan pergi habis. Paksa juga makan pergi habis. Ataupun kalau kita pandai sikit, panggil anak-anak kita. Hampa main makan ni, mak hampa masak sedap ni, hampa main makan ni. Tolong kita habis kan. Habis. Dia tengok anak laki dia makan habis, dia tak makan pun tak apa dah. Tu penghargaan. Dia bukan nak gelang. Dia bukan mau duit ribu-ribu, dia tak pernah pun ada hajat ni. Cuma dia nak penghargaan. Kan, dia nak penghargaan. Tanya pun tak apa dah. Makan tak lagi. Komunikasi, benda yang tak perlu diajar, benda fitrah. Sebab itu kadang-kadang bahasa isteri dengan bahasa suami, bahasa orang lelaki-lelaki, bahasa perempuan ni tak sama. Suami straight to the point. Cakap terus. Bini ni dia roundabout banyak. Dia kata tudung tu elok no. Warna tu kena. Maksud dia nak belilah. Jadi kita pun pergi ambil beli. Dia nak kata dia nak tu payah. Bahasa dia nak bagi kita reti. Kita pun elok juga. Cantik, aku pun dah tengok elok juga. Dia kata elok no. Ada. Dia pun kemas lagi lah dia punya hin tu. Ada sepasang baju color nak sama dengan tudung ni. Tu ke? Lah, macam mana boleh sama pula? Bengak benak sungguh lah. Dulu kecil-kecil tak minum air Yasin, hampir belilah dia dah abang ada baju dah, tudung tak ada. Tapi tu pun tak boleh nak kata juga kat laki ni memang betul. Memang dia betul. Kalau kita tak sambil belacan dengan nasi, dia makan dua tu, dia tak tanya. Kok ada ikan-ikan kau. Lepas tu laki dia, bini dia mayang tak angkat lagi ikan. Dia duk makanlah sambil belacan dengan nasi tu. Lah abang tak ambil ikan. Aku ingat tak ada malam ni. Jangan main suami ni dia betul. Kalau ikan ada, taklah siap-siap. Kalau tidak payah-ayak mata dia. Tu nak ceritanya. Bukan kita nak ni hadis sebut lagu tu. Kan? Hadis. Mana kita sambung yang ketujuh. Dia kata apa? Dia ketujuh. Sambung pula yang ketujuh. Nak habis ni tuan-tuan, ada lagi 3-4 orang lagi. Wanita yang ketujuh. Dia kata apa? قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya isteri aku, suami aku, zauji ghayaya atau ayaya tabaqa. Dia ni memang tak retilah nak layan orang perempuan. Tak reti. Apa maksud dia? Fahamlah kan? Tabaqa kullu da'in lahu, dia kata. Setiap perkara, tabaqa kullu, dia kata tak reti layan isteri, tak faham bahasa, tak cerdik, semua buruk ada dekat dia lah. Syajjaki au falaki. Dan dia kata apa? Dia ni dah lah tak cerdik, dah lah tak reti, dah lah kasar. Kaki pukul. Ini yang paling dalam banyak-banyak, dalam 11 ni, hak nombor 7 ni yang paling teruk sekali. Dia kata apa? Dia kata syajjaki au fallaki. Dia ni jenis apa? Dia ni jenis kaki pukul. Silap sikit tangan naik, silap sikit kaki naik. Macam punching bag. Lepas tu mai pula kat ustaz, tunjuk ustaz ni 3 jarum. Ini doktor kata tak tahulah, tengok-tengok tu macam pecahlah gendang tu. Sesungguhnya ustaz tu bergegar arah Allah Ta'ala ni kalau bercerai. Saya tak tahulah bergegar tak bergegar ustaz weh, tapi kepala otak ni doktor kata memang bergegar lah. Apa punya ustaz nasihat? Kawan tu dah bergegar otak dah. Tinggal tak darah beku, tinggal tak apa brain dead lagi, tak mati otak lagi. Dia boleh duk kira arah bergerak ke tak. Pasal itu hadis abghadul halal 'inda Allah at-talaq. Yang selalu kita dengar ustaz-ustaz duk baca. Abghadul halal 'inda Allah at-talaq. Benda yang paling halal di sisi Allah. Benda tu halal tapi Tuhan tak suka. Abghad, Tuhan benci adalah talaq, adalah tidak sahih di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mari dekat Nabi, benda lekeh ya. Dia kata, ya Rasulullah, bapa aku suruh kahwin dengan lelaki tu. Aku tak berkenan, aku tak mau. Nabi kata, macam mana? Hang nak teruskan ke tak? Aku tak mau, aku tak suka. Bapa aku yang suka. Nabi bagi cerai.
Nabi pisahkan. Kan? Pasal bapak dia yang suka, bapak dia lah yang kahwin. Kan? Nampak? Simple zaman Nabi. Kawan tu tak mau. Dia kata kalau dia kahwin menambah dosa. Nabi pisahkan. Bahkan di kalangan sahabat banyak. Dan saya dah tengok ada juga yang bercerai. Dan Nabi tak komen apa. Kan? Nampak? Okey? Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat. Kena ingat. Ni saya nak ulas sikit-sikit nak ulas. Lagu mana pun kita tuan-tuan, contohilah Nabi, dia tak pernah buat bini dia. Dia tak pernah buat bini. Saya ingat paling teruk dalam dunia ni orang yang pukul bini. Pukul lah apa dia tuan-tuan nak pukul pun. Tumbuk bila apa tuan-tuan nak tumbuk. Tak payah tumbuk lah bini. Lekeh sangat. Sehingga dalam Quran dia kata boleh pukul tapi tak boleh pukulan di muka ghair mubarrih. Dia kata ghair mubarrih, tak boleh mencederakan. Hari ini kita dengar sangat menakutkan. Isteri diperlakukan lebih teruk daripada binatang. Ini satu sikap yang tak betul ada pada suami. Jangan tuan-tuan. Nak tunjuk, kalau nak tunjuk hero, nak tunjuk jantan, mai tunjuk hero di masjid. Kan? Itu saya kram untuk imam. Kan? Tak apa, tumbuk untuk imam tak apa. Kan? Tak payah tuan-tuan. Anas bin Malik kata, Anas bin Malik kata, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah. Alyana min kafi Rasulillah. Anas ni 10 tahun duduk dengan Nabi, 10 tahun. Dia kata aku duk pegang kain sutra, duk pegang segala kain dalam dunia ni, semua hak lembut-lembut tu tak ada yang selembut tangan Nabi. Alyana min kafi Rasulillah. Lembut lagi tangan Nabi. Bukan nak habaq Nabi tu lembut. Nak habaqnya lembut tangan tu maksud tak pernah pukul orang. Dia sendiri ceritakan tuan-tuan kata tu, yang Nabi kata Anas pergi buat satu kerja. Dia keluar pergi buat. On the way nak pergi buat, dia nampak budak-budak main. Dia pergi main. Sampai dia tak buat kerja tu. Nabi kata apa budak ni lama sangat. Pergi cari tengok dia duk main. Kita kalau anak kita duk main tuan-tuan, Allah, patah riuk budak tu. Nabi tanya Anas, buat tak lagi? Tak buat, pi buat. Nabi mak pi buat. Budak-budak lupa. Kita masalah tak pernah salah. Kita ni, hak pak ni, hak laki ni tak pernah salah. Masuk rumah sepak gelas. Masuk rumah dia sepak gelas. Hey! Apa? Dia nak maki. Buta perut, gelas tak ni. Apa ni semua? Dah ni. Esok anak dia masuk sepak gelas. Macam dia masuk sepak gelas. Dia kata apa? Ni mata, biji mata hang tak mana biji mata hang. Dia tak pernah salah. Sebab tu tuan-tuan, suami, ayah tawaduk, minta maaf. Nabi bila dia salah, dia minta maaf. Dia mengaku dia salah. Besakkah kita daripada Nabi sampai tak pernah ada salah dengan silap langsung? Hebatkah sangat kedudukan seorang suami, bapak tu sampai kena tengok dia lebih pada Tuhan? Sebab kadang-kadang tak boleh kata apa, sampai tak boleh tegur, sampai tak boleh nasihat. Duk rasa besar. Tuan-tuan, kita pun keluar daripada saluran yang sama dengan isteri kita. Tawaduk. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, dia puji balik. Dia kata zauji mas arnab. Yang tadi rimau, yang ni arnab pula. Natang saja kita mengaji malam ni. Dia kata zauji masu arnab. Yang tadi ni kaki pukul, kaki tumbuk, kaki ni berluka berdarah. Dia kata, mai hak nombor 8 dia kata alhamdulillah lah laki aku awak macam arnab. Lepas ni tuan-tuan kalau nak habaq laki tuan-tuan bagus, habaq arnab. Kan? Kita pun mesej tak boleh keluar, arnab sudah balik. Jaga-jaga arnab ada gigi 2. Dia kata masul arnab. Apa maksud masul arnab? Dia kata sentuhan arnab. Lembut lah laki dia ni. Bagus. Macam arnab lah lembut. Kita tengok pun comel, elok, mail gitu-gitu ya. Arnab. Ya, dia sebut arnab tu. Warih zarnab. Dia punya bau subhanallah. Zarnab macam satu bau yang sangat harum lah. Dia nak habaq laki dia ni lemah lembut, orang yang jenis bagus, sopan, bau pun. Tuan-tuan, bau ni jangan main-main tu. Bau ni jangan main-main. Orang tanya Ibnu Abbas, ni Islam duk suruh kami orang perempuan ni bersiap bersegak ni, laki-laki. Ibnu Abbas kata tazayyantu, aku pun bersiap. Nabi kata Aisyah, kalau kita cium bau dia, Anas pun cerita, lebih wangi daripada kasturi.
sikat rambut, ni gunting misal-misal ni. Kan cukur bulu-bulu ari-ari tu siapa yang ajak? Nabi. Bila tengok bersih, kuku tak panjang apa semua, bila cium bau elok, nak masuk jumpa bini beruih gigi, ini ya Allah. Barah otak tahap 4, bau lagi dia. Bau ketum, bau daun rokok, bau tembakau, bau cak tengkorak, meracun. Mandilah. Mandi tak mau, bau selut. Lepas tu jenis merokok pula tak tahulah. Kan? Macam mana? Kan? Kadang-kadang bini tu pakai hak kapit hidung. Kapit hidung tu bukan nak buka, nak bagi dia terkapit lagi. Busuk. Busuk. Kita kadang-kadang duduk tepi, memayang kan, mayang jemaah duduk tepi dia. Kita bukan terbayang dia, terbayang bini dia. Astagfirullah, ya Allah, tolonglah bini dia. Busuk bau. Bohlah minyak-minyak wangi, minyak-minyak atar tu spray lah sikit. Nak pergi tidur dengan bini kita, nak balik, nak bercakap tu beruih sikit, beli Listerine tu kumuk sikit, bersugi. Kan? Ni satu lagi ni, misal-misal ni. Trim lah sikit, bulu-bulu hidung. Ni sampai bini pula pandai buat laksa. Belah kola laksa. Heruk-heruk tu bini kata, bini tak jadi makan. Awak hang tak makan. Tengok abang makan kenyang. Akan telan tak pi dah. Ni koh laksa lekat sampai ke dalam hidung ni. Dah dia keluar bertajam lagu tu, dia bersimpul. Jangan tuan-tuan, ni sebelum keluar tu selok tengok ni, kuntilah sikit. Bukan gaduh pakai mesin nak tebang balok tu, nak start tu, tak gaduh, ambil potong sikit. Kalau tak ada duit mai kita nak beli gunting tu bukan RM1 sangat. Gunting. Supaya bila dia tapi kena bagi ada lah, kena bagilah rimau tu sikit kan. Singa jantan dia ada ni. Singa betina dia tak ada tu kan. Bila anak kita khabar-khabar dia kata ni singa jantan ni. Kemas sikit kan. Dan tuan-tuan orang perempuan dia suka ni benda ni. Dia suka kan bila kena-kena dia tu dia naik share sikit. Nasib baik malah. Okey, kita sambung. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, dan Nabi memang suka wangi-wangian. Nabi kata jika kamu diberikan wangi-wangian, jangan kamu tolak. Antara benda yang Nabi tak bagi kita tolak bila orang hadiah wangi-wangian. Qalat tasi'ah, yang ke-9 kata apa? Zauji rafi'ul ima, tawilun nijat, azimur rama, qaribul bait minan nar. Ya, yang ke-9 dengan ke-10 ni kita gabung sekali. Dia kata apa? Sesungguhnya suami dia ni sangat kaya, rumahnya luas, azimur rama. Kira kayu tu tak dan jadi kayu api, duk jadi abu ya. Apa pula? Tak syak duk ingat nak percepat dah. Duk kereta nak kena terang pula sikit. Dia kata suami dia ni bagus. Rafi'ul imad. Tiang tinggi. Rumah tu tiang tinggi. Rumah luih lah. Maknanya jenis orang berada lah. Pasal itu suami ni kalau dia mampu dia bagi kat suami dia. Jangan berkira. Yang berkira kan. Kalau mampu bagi keselesaan pada isteri kan. Itu. Nabi kata ada 4 benda bahagia. Isteri yang salihah. Rumah yang selesa. Kenderaan yang baik kan. Tengok, Nabi suruh kita sediakan kalau mampu, buat setakat mampu kan. Kadang-kadang benda tu datang daripada ketenangan. Cuma bagusnya laki nombor 9 dengan nombor 10 ni apa? Kayu api tak jan jadi kayu, jadi abu. Yang nombor 10 unta, dia laki dia hak nombor 10 ni belah unta. Unta kalau dengar tapak kaki laki dia lari. Nombor 9 dengan nombor 10 ni macam geng tau. Hak nombor 9 dia kata laki aku kayu tak dan jadi kayu, duk idak abu. Hak nombor 10 laki aku lagi sakan. Unta tu kalau dengar dia mai lari. Pasal apa? Jenis suka jamu orang. Maknanya duk kira aku ni duk kira masuk, orang duk kira mai, duk kira panggil orang mai. Baguslah laki aku ni suka jamu. Pasal tu kayu tu tak dan sat jadi abu, masuk kat orang. Yang unta tu pasal apa lari? Dia tahu dah, habis dah kita malam ni, mai pula dah geng mana pula. Semalam abang dia, hari ni adik pula. Melih. Mai kira nak semelih. Bagus lagi. Kalau dia kata apa? Kami tak pernah lapar. Bagus. Nabi kata kebahagiaan itu apa pada berkongsi. Jamaah kan, jamaah. Dia kemuncaknya pada isteri yang ke-11.
Ini yang kemuncak ni, yang ke sebelah ni. Qalat hadiyata asyarah zawji Abu Zar'in fama Abu Zar'in anasan min hulli udhunayya wa mala'a min syahmin udayya. Dia cerita-cerita kalau habis 10 tu. Dia kata laki aku Abu Zar'in, tuan-tuan. Daripada nombor 1 sampai nombor 10, siapa tak habaq laki depa siapa? Depa kata-kata zauji, 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 zauji. Laki aku, laki aku. Siapa dia? Nama tak habaq. Maksudnya apa? Boleh mengumpat tak sebut nama. Tapi tuan-tuan tak boleh lah. Macam laki saya, macam bini saya nak mengumpat dengan tuan-tuan, pergi kata suami saya. Kenal lah ustaz lah. Tak boleh lah. Mereka ni mana tak kenal. Zauji sebut. Kalau kita nak mengumpat, kita sebut umum. Kita sebut umum. Boleh mengumpat, tapi tak ta'yin dia panggil. Tak kita spek tu siapa dia. Kita tak sebut boleh. Macam, tapi hak ni pasal apa boleh? Pasal dia bukan nak mengumpat, dia nak puji. Dia nak puji. Dia kata, laki dia nama Abu Zar'in. Kenal ke Abu Zar'in tu siapa? Ni nak cerita ni. Telinga ni nak tercabut. Dia nak habaq laki dia hebat, dia sebut telinga nak tercabut. Subang tak sanggup beli bagi. Tu dia. Ni tengok ni telinga ni nak tercabut. Bagusnya suami dia tu kira duk beli barang mah dah kaya beli balik kat dia. Ni tangan ni dia kata ni. Tangan ni dia kata. Wa mala min syahmin udayya. Dia kata tangan ni nak angkat pun tak boleh. Jamu sampai gemuk. Dia kata dulu tak angkat pun terangkat. Bila angin mat terangkat. Lepas menikah dengan Abu Zar'in ni tak boleh angkat. Kan? Mak dia lah, mentua dia. Kan macam bagus ya. Mama bagi salam lah. Tak boleh buka pintu. Buka sah, bukan kunci. Awak berat tangan, makan banyak, beramah banyak. Baguslah lelaki Lepas tu mak pun nak pergi buka peti. Jangan buka mak oi, pasal apa? Satgi jenuh susun balik tu. Tak sanggup makanan. Bagus ni dia tang mana? Tang bagi makan cukup. Suami ni dia buat 4 benda ya. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dengan dia bagi nafkah batin cukup. Makan minum kita dah bagi dah, pakaian kita dah bagi dah, ikut kemampuan kita. Itu je tanggungjawab suami. Cuma nak ceritanya apa? Dia ceritalah baiknya apa ni Abu Zar'in ni, apa semua kasih dia, sayang dia, penuhi segala keperluan zahir dan batin apa semua. Tapi dia kata nak ceritanya, ni saya ringkas ni, dia bercerai juga. Masa dia cerita ni, dia dah kahwin lain. Tapi oleh kerana baiknya Abu Zar'in, dia tak cerita hak laki la tu dulu. Dia cerita hak Abu Zar'in, bekas laki. Dia kata Abu Zar'in ni bagus. Nampak tuan-tuan? Dia kata laki baru aku pun bagus. Kaya siapa tu juga. Tapi kalau nak banding dengan laki lama, pinggan pun tak menang. Dia nak habaq laki dia tu. Ulama kata pasal tu Nabi tak berapa berkenan kalau kita nak kahwin dengan janda ni. Pasal dia ada benda nak boleh banding. Pasal tu Nabi suruh kahwin dengan anak dara. Tanya Jabir nikah dengan anak dara ke? Bikrun am thaiba. Ham nikah dengan anak dara ke janda? Dia tak nikah dengan janda. Tapi kadang-kadang bukanlah tak boleh. Tapi nak habaqnya compare, berlaku perbandingan. Ni biasalah. Kan? Ada kadang-kadang kita menang, kadang-kadang hak lama menang. Tapi selalunya kita duk dengar cerita hak lama menang lah. Tapi hak tu dia cerita kat ustaz lah. Kalau dia cerita kat mini, macam mana? Alhamdulillah lah, tenang lah. Tapi cerita kat ustaz, tak ingat hak lama jugalah ustaz oi. Ustaz oi. Ustaz pun tak apa, alhamdulillah. Tapi nak habaqnya itu fitrah dia. Dia cerita Abu Zar'in ni bagus. Bukan takat bagus dengan dia, bagus dengan keluarga dia. Tapi demikianlah manusia ni, dia kata satu hari Abu Zar'in ni keluar pergi ke satu tempat, dia kata nampak satu janda, anak 2 orang, anak kecil-kecil lagi. Nak abang apa? Dia jumpa satu janda, anak kecil-kecil. Nak abang kata mudalah. Anak 2 orang, nak abang apa? Subur. Arab ni dia cukup suka perempuan yang subur.
Dia kata akhirnya Abu Zar'in pun menikahlah dengan anak apa dia ni janda tu, pendekkan cerita ni. Dia cerailah aku. Tapi walaupun dia cerai aku terima, tak ada masalah. Tapi aku nak cerita buruk pasal dia, tak ada lah. Ini satu benda yang sangat cantik. Kan? Cerai kerana jodoh kita tak ada. Takat tu. Tapi tak perlulah kita nak buka aib, kita nak bongkar. Seperti mana Quran kata, kamu mengambil mereka dengan baik, kamu lepaskan dengan baik. Dia cerita, kata Abu Zar'in ni walaupun cerai, walaupun dia kahwin, Abu Zar'in kahwin lain, dia pun kahwin. Nampak tuan-tuan, Islam hidup tidak pernah berhenti. Kata para ulama, patah tumbuh hilang berganti. Kalau mati atau bercerai bukanlah penamat pada hidup. Sebab itu Nabi ajak kita tazawwaj, kahwin. Jangan kita duduk kadang-kadang mungkin ada sebab kita tak kahwin ke apa ke, tapi Islam sangat suka kepada orang yang meneruskan kehidupan. Life must go on. Jangan kita dihantui, orang tanya kita nak menikah ke ustaz? Kita tanya sakit apa-apa ke? Dia kata tak ada sakit apa-apa. Picek dah doktor apa semua, tak ada ke kanser apa kata? Tak ada, alhamdulillah. Menikahlah. Kalau doktor kata ada 2 bulan lagi pun menikah. Ibnu Abbas kata kalau esok mati, hari ni dan aku menikah. Nak abang kata hidup mesti diteruskan. Abu Zar'in cerai dia, Ummu Zar'in tak ada lah duk riau tepi guri. Dia pun menikah. Dia kata hak baru ni pun bagus. Kaya juga. Bukan takat tu. Bagi macam-macam. Tapi hak lama elok ah. Nabi dengar habis cerita apa semua. Dia kata apa? Aisyah, aku adalah Abu Zar'in untuk engkau. Maksudnya apa? Bukanlah hak cerai tadi ni. Bukanlah kata hak tinggal tadi ni. Tapi dari sudut muamalah, aku sangat baik. Pasal tu Aisyah tuan-tuan, dia cemburu tak? Dia cemburu. Dia satu orang yang sangat cemburu. Tapi bila orang tanya dia, kaifa kana khuluquhu? Macam mana akhlak Nabi? Ni tuan-tuan, kalau orang pergi tanya bini kita, orang pergi tanya bini tuan-tuan, hakim panggil, ni dia mohon nak menikah ni, tanya sikit pandangan macam mana? Tuan hakim, saya bukanlah nak cerita buruk apa, tak pernah lagi, tak tahulah ada pun mungkin hak yang jenis betul-betul keramat hidup, muka wali hidup. Payah kita nak adil. Betul tak? Seorang isteri, pasal tu agama tak suruh pergi tanya. Agama kata kalau kamu nak menikah, nikah. Pandangan isteri tak dia ambil kira. Mai satu orang isteri yang kita nak tanya, yang dia puji suami dia. Ni Tuan Hakim. Tuan Hakim tanya, ni boleh nak pergi menikah? Allah Tuan Hakim, saya duk suruh lama dah. Duk suruh lama dah sampai kadang-kadang bertengkar. Pasal apa? Pasal duk suruh dia menikah. Pasal baik. Tak ada lagi kita dengar. Sampai saya dah siap sign, pergi ambil borang, siap sign, photostat IC apa semua. Habang kat dia ni, duk tani ni. Kalau bila-bila teringat nak menikah, ambil siap-siap sign semua dah, cop semua, JKK apa semua dah. Siap, pi lah. Tu, tolong siap cop. Tak ada pasal apa? Manusia tak boleh adil bila melibatkan perasaan. Macam kita tengok hari ni kan, bila kena pok kita, kena geng kita, tepuk tangan. Bila kena pok tu, bu tak sangka. Ini semua tuan-tuan fitrah. Manusia tak boleh adil. Dia akan melibatkan sentimen, dia akan melibatkan ada perasaan. Sebab itu orang pergi tanya Aisyah tuan-tuan. Kalau orang pergi tanya Aisyah macam mana perangai Nabi dalam keadaan dia cemburu tuan-tuan, dia boleh saja keluar kata-kata yang tak elok. Dia boleh saja cerita benda yang dia marah kan, tapi dia jawab apa? Kana khuluquhul Quran. Dia kata sesungguhnya akhlak Nabi. Dan kita tahu sikap dia tu cemburu, sikap dia jenis orang yang sensitif macam tu. Dia pun jawab apa? Akhlak Nabi, akhlak Quran. Akhlak Quran maksudnya memang Nabi ni tak boleh, tak boleh nak cari silap. Memang itulah perangai dia. Maka sebab itu saya menasihati diri saya sebagai seorang suami, tuan-tuan sebagai suami dan isteri. Marilah kita mengambil cerita ni sebagai tauladan pada kita. Akhirnya saya nak baca satu hadis. Setelah kita dengar luahan, kita dengar pujian, kita dengar celaan, kita dengar kisah demi kisah, kita tahu diri kita duduknya di mana. Cuma buat penutup kata, buat akhir kalam, saya nak sebut apa? Ketika mana kita akad nikah dulu kita kena ingat betul-betul. Nabi kata akhadtumuhunna
wahai para suami, kamu telah mengambil isteri-isteri kamu bi amanatillah. Kamu telah mengambil ketika kita melafazkan akad nikah, kita telah bersumpah dengan nama Tuhan. Kita telah terima nikah tu dan kita telah ambil isteri itu sebagai amanah daripada Allah. Allah bagi amanah tu kat kita. Pasal tu Nabi dalam khutbah Hajjatul Wada' dia kata apa? Dia kata, wahai manusia, istausu bin nisa' khair. Dalam banyak-banyak benda besar dia sebut, dia kata aku nak pesan, buat baiklah dengan bini hangpa. Agama bukan sekadar tahajud. Agama bukan sekadar Quran. Agama bukan sekadar sedekah, doa, haji, zakat. Agama adalah membentuk hubungan suami dengan isteri. Seorang suami yang beriman, isteri dia tenang, sejuk, selamat, seronok. Inilah rahmat yang paling besar. Allah kata di antara tanda kebesaran dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara kebesaran Tuhan, dia menjadikan rumah tangga kamu adanya mawaddah, sakinah dan rahmah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat memperbaiki. Kita mengaku kita ada salah silap, terkurang sebagai manusia insan yang lemah, yang serba dhaif ni, kita tahu kita ada salah silap, tapi kita cuba perbetulkan. Sebab apa? Esok bila kita berdiri di hadapan Tuhan, amanah yang kita terima itu kita telah tunaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kuliah kita, dan saya mohon maaf kalau ada terkasar tersilap bahasa. Terima kasih kepada pihak masjid dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Demikian dari ceramah yang telah disampaikan.